Assalamualaikum, saya Muzaffar Shah daripada OUM Seri Rampai, semester yang ke-9 pada tahun ini. Hari ini saya akan membentangkan tajuk berkenaan dengan environmental management ataupun pengurusan persekitaran. Jadi di mana video pada kali ini saya akan menceritakan tentang persekitaran di IPT. Jadi sebelum itu, mari kita melihat pembentangan. Di mana jadual pembentangan saya dapat 8 ke 9 minit. Jadi yang pertama saya akan menerangkan tentang kandungan A, kandungan B dan juga C dan juga D. Jadi di mana kandungan A menceritakan tentang kitaran hidup di dalam organisasi IPT. Jadi sebelum itu, mari kita melihat dulu apakah maksud ISO 14000 ataupun ISO 14000. Jadi di mana ISO 14000 ini ia adalah satu sistem piawaian di mana ia akan menjadi panduan dari aspek persekitaran, perlabelan dan juga pengauditan bagi alam sekitar, penilaian prestasi dan juga analisis kitaran hidup. Jadi di mana ia terdapat beberapa faedah yang dapat diberikan melalui penggunaan piawaian ISO 14000 ini. Jadi di mana faedah yang pertama yang kita akan dapat lihat, ia memberikan penjimatan tenaga dan juga masa. Jadi terdapat juga keburukan yang diberikan oleh satu sistem piawaian ISO 14000 ini, di mana pihak yang mengaplikasikan ISO 14000 ini ia harus melakukan sedikit pengorbanan daripada segi duit ataupun wang. Akan tetapi dengan mengaplikasikan sistem ISO 14000 ini, ia memberi lebih banyak faedah kepada pengaplikasinya. Seperti ia memberi kelebihan. Dari sebagai contoh, sistem pensijilan dapat memberikan pelajar ataupun produk-produk IPT bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat antarabangsa ataupun di peringkat globalisasi, yang mana ia juga memberikan manfaat kepada IPT secara tak langsung. IPT juga mendapat meningkatkan lagi image di peringkat antarabangsa. Jadi kita beralih pula pada kandungan B, di mana kandungan B ia menceritakan tentang penerapan prinsip reka bentuk yang berada di dalam IPT, Institut Pengajian Tinggi. Jadi sebagai contoh yang kita dapat tengok, saya mengambil contoh seperti OUM, Open University Malaysia, di mana Open University Malaysia ataupun OUM ini adalah berdaftar dengan negara di bawah Commonwealth, yang menurut sumber yang saya dapati, di mana kita melihat dulu negara-negara yang berada di bawah Commonwealth. Jadi secara asasnya, secara amnya, negara-negara Commonwealth ini adalah yang pernah dijajah oleh Britain. Jadi kawasan-kawasan yang berada di bawah jajahan Britain ini adalah seperti kawasan Eropah, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Asia dan juga Kepulauan Australia. Banyak tu. Okey. Jadi di mana kalau pelajar-pelajar daripada OUM ataupun produk-produk daripada OUM yang ingin melanjutkan pelajar ke luar negara, jadi ia haruslah negara yang ataupun kawasan yang berada di bawah negara Commonwealth. Jadi kita beralih pula kepada OUM, Open University Malaysia. Jadi di mana OUM ini sendiri sudah menyediakan fasiliti yang lengkap dan juga selesa mengikut piawaian antarabangsa. Seperti contoh, ia menyediakan bilik dan juga dewan fakulti yang bersih dan juga mempunyai internet yang dapat diakses oleh pelajar pada bila-bila masa. Dan yang lebih penting sekali adalah ia juga dilengkapi dengan digital library ataupun perpustakaan digital, yang mana perpustakaan digital ini amat berguna oleh pelajar yang ingin membuat research berkenaan dengan belajar dan lain-lain. Okey, jadi kita beralih pula kepada kandungan C. Jadi di mana kandungan C ini pula adalah menceritakan tentang peningkatan pendidikan alam sekitar di IPT. Maksudnya
bagaimana IPT ingin melakukan pendidikan berkenaan dengan alam sekitar. Menurut sumber yang saya dapati, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan satu surat perkeliling, di mana surat perkeliling ini adalah ia bagi memastikan krisis bahan api dan makanan sekiranya melanda dunia. Kerajaan Malaysia telah mengambil beberapa inisiatif bagi menyemarakkan lagi semangat bagi menjaga tahap kehijauan di negara ini. Itu adalah inisiatif yang akan diambil oleh Kerajaan Malaysia. Jadi sekiranya kita lihat, KPM sendiri sering bekerjasama dengan pihak Jabatan Alam Sekitar ataupun JAS dan juga badan-badan bukan kerajaan. Ini bagi mewujudkan aktiviti-aktiviti pendidikan alam sekitar, tidak kira sekolah ataupun IPT. Jadi seperti contoh OUM lagi. Okey, kita ambil OUM lagi, di mana OUM ini dia telah mewajibkan pelajar untuk membuat khidmat masyarakat, di mana pada pendapat saya, sekiranya pihak OUM membuat khidmat masyarakat bagi mendedahkan lagi pelajar kepada alam sekitar, mungkin OUM sendiri boleh membuat 2 ataupun 3 kali subjek khidmat masyarakat ini sepanjang tempoh pelajar belajar di dalam OUM. Jadi kita beralih pula kepada kandungan C. Kandungan C pula adalah berkenaan dengan amalan penilaian impak alam sekitar ataupun EIA, Environmental Impact Assessment. Jadi apakah maksud EIA? EIA itu adalah satu proses formal yang boleh digunakan bagi tujuan melakukan ramalan atau menjangkakan kesan baik maupun buruk pada masa akan datang. Jadi terdapat juga akta atau undang-undang yang termaktub di dalam EIA ini. Contoh 34A Akta Alam Sekeliling 1974, yang mana pihak yang ingin menjalankan sesuatu pembangunan itu dikehendaki menyediakan dan juga mengemukakan laporan kepada Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar ataupun JAS. Jadi satu latihan pengumpulan maklumat untuk memahami kesan kepada persekitaran dan juga proses sistematik dan juga holistik, bebas dari berat sebelah sekiranya kita mengaplikasikan EIA dalam satu pembangunan. Jadi sebelum kita mengaplikasikan dia dulu, lebih baik kita melihat langkah-langkah yang kita harus ambil bagi mengaplikasikan EIA ini. Adalah seperti contoh, mengenal pasti terlebih dahulu potensi persekitaran kesihatan manusia. Yang keduanya, melakukan ujian ini yang berkepentingan yang boleh menyumbang kepada tahap mengaplikasikan persekitaran. Yang ketiga, menilai sebarang kemungkinan bagi pengurangan kesan. Yang keempat, mengesyorkan langkah pencegahan dan juga pembetulan. Dan yang kelima, memberi informasi kepada pihak yang memberi keputusan berkenaan dengan implikasi persekitaran. Jadi bagi memulakan penyelidikan terhadap produk-produk yang bakal dikeluarkan bagi menyempurnakan proses alam sekitar. Kita berakhir dengan kesimpulan di mana sistem piawaian ISO 14000 ini amat memberi faedah-faedah yang banyak pada negara. Jadi EIA juga harus diterapkan ataupun menjadi teori bagi institusi di Malaysia dan juga membawa faedah yang banyak tanpa memberi kesan yang tidak terkawal. Jadi sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih.